نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Allahumma Rabbi zidna ilma. Allahumma ya Allah, tambahilah kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqna fahma, dan kurniakan kepada kami kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan selama-lama kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bertemu pada malam ini menyambung pengajian kita dalam kitab yang bertajuk Bahrul Madhi, syarah kepada Mukhtasar Sahih Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sidang jamaah yang dimuliakan, pada pengajian yang lalu kita telah membincangkan beberapa hadis berhubung dengan solat berjamaah dan adab-adab berjamaah yang telah dipandu pimpin oleh baginda Rasul. Kalau ikut sambung kita malam ini muka surat 133, tapi dengan izin saya beralih pada muka surat 31 bab yang ke-9. Qala muallif rahimahullahu ta'ala, babu ma jaa fi ayyil masajidi afdalu. Kata Syekh Marbawi rahimahullah, bab yang telah datang ia bab pada manakah masjid yang lebih afdal. Jadi malam ini kita akan bincang tentang masjid-masjid yang utama di atas muka bumi ini. Berbetulan kita masuk musim haji, musim orang menunaikan ibadah di masjid di Makkahul Mukarramah, maka ziarahlah kita Masjid An-Nabawi dan ziarahlah kita Masjidil Haram itu. Jadi hadis yang akan kita bincangkan ini ialah hadis berhubung dengan kelebihan Masjid Haram dan Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, dan kelebihan bumi Makkah dan bumi Madinah. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram, atau kama qala, hadithun hasanun sahih. Wa anhu bihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajida, masjidil harami wa masjidi hadha wa masjidil aqsa, atau kama qala, hadithun hasanun sahih. Qala Syekh Al-Marbawi pada bilangan yang ke-39 itu, ketahuilah kiranya ya saudaraku, fa'lam ayyuhal akhwan. Jadi Syekh Marbawi bawa ucapan ketahuilah, ambil tahulah, wahai saudara-saudara. Bermula masjid itu semuanya bersamaan saja pada kelebihan buminya. Nak sebut pada kita, semua masjid ini atas muka bumi ini, semua masjid sama, kecil ke, besar ke, murah ke, mahal ke, besi, kayu, kristal, sama je, tak ada lebihnya, kecuali harga je lebih sikit tu ya. Nisbah pahala tu sama je, sama, kecuali ada kecuali dia, melainkan
masjid-masjid yang telah datang riwayatnya, kecuali ada masjid yang datang riwayat hadis menunjukkan kelebihan masjid tersebut. Supaya kita ni jangan terlalu ego dah. Masjid saya besar, masjid saya ni cantik, masjid saya ni sama jenis sebah pahala dia. Kecuali 3 buah masjid yang memang telah disebutkan, disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam riwayat Imam At-Tirmizi ini, demikian bunyinya, bunyi hadis itu, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fima siwahu illa al-masjidal haram. Bermula satu sembahyang fardu atau satu sembahyang sunat di dalam masjid saya ni di negeri Madinah ni, Masjid Nabawi ni, lebih baik daripada pihak pahalanya, nisbah pahalanya lebih daripada 1000 sembahyang yang disembahyangkan pada lain daripada masjid saya ini. Nak tunjuk betapa besarnya Masjid Nabawi, lebih daripada sembahyang pada masjid yang lain daripada segala masjid melainkan Masjidil Haram. Di sinilah kita melihat betapa mulianya Masjidil Haram dan masjid Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bahawasanya sembahyang di dalamnya dalam Masjid Haram lebih pahala daripada sembahyang dalam masjid saya ini. Sembahyang dalam Masjidil Haram lebih daripada sembahyang dalam masjid saya, Masjid Nabawi. Cumanya para ulama berbincang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu sembahyang dalam masjid saya ini, masjid yang Nabi sebut ketika itu kecil saja, sekarang ni masjid tu gadang besar itu. Soalnya, adakah sembahyang di masjid yang ditambah itu dianggap masjid Nabi? Dapatkah pahala ni? Itu soalnya. Macam alamak tipis harapan Ustaz. Kalau musim haji gak, tabarakallah, rasa tipis harapan nak dapat masjid yang asal tu. Allah, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau begitu, adakah dikira pahala juga sembahyang di masjid yang sudah ditambah besar, luas kan? Jadi itulah antara perbincangan di dalam kitab ini. Begitu juga hadirin hadirat, adakah sabda Nabi itu sembahyang di masjid saya lebih 1000 sembahyang di masjid yang lain itu kecuali Masjidil Haram? Mana lebih mulia antara Masjid Haram dengan Masjid Nabawi? Kerana kalimah illa itu meninggalkan suatu perbincangan di kalangan ulama fiqh. Adakah lebih itu lebih 1000 daripada masjid lain kecuali Masjid Haram? Maknanya dengan masjid lain, Masjid Nabawi lebih 1000. Adakah dengan Masjid Haram, Masjid Haram tu kurang 1000 daripada Masjid Nabawi? Walaupun Masjid Haram tu satu sembahyang Masjid Haram 100,000 masjid lain. Adakah satu sembahyang di Masjid Haram 100,000 itu dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi atas sikit 1000? Faham tak faham? Faham aja. Itu namanya bahasa Arab itu. Sebab dia guna kalimah melainkan Masjidil Haram itu. Qala muallif, kata Syekh Marbawi lagi, kata Abu Isa Tirmizi, bermula hadis ini, hadis yang kita baca ini tarafnya hadis hasan, lagi sahih, bukan palsu, bukan maudhu', bukan reka, bukan dhaif. Ini tarafnya hasan, lagi sahih. Satu jalur sanadnya hasan, satu jalur sanadnya bertaraf sahih. Dan sesungguhnya hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah daripada ketiadaan satu jalan. Ini perbahasan bagaimana sanad hadis itu diambil, bukan satu jalan saja. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Sayyidina Ali, bukan Abu Hurairah saja sebut. Sayyidina Ali pun sebut begitu. Maimunah, Abu Sa'id Al-Khadri,
Abi Jubair bin Mut'im, Ibnu Umar, Abdullah bin Az-Zubair dan Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in. Dan hadis ini juga ada dikeluarkan akan dia oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari pada babu fadli salah fi masjid Makkah wal Madinah. Dan juga hadis ini dikeluarkan dia, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim pada babu fadli salah bi masjid Makkah wal Madinah. Nak menunjukkan hadis yang kita baca ni memang hadis yang benar-benar sahih, sebut dalam Sahih Bukhari, sebut dalam Sahih Muslim dan Sahih Tirmizi ni. Qala mu'allif rahimahullah, kata Syekh Marbawi lagi, kalau begitu Masjid Mekah dan Masjid Madinah mana lebih afdal antara kedua? Mengapa timbul persoalan Masjid Mekah, Masjid Haram dengan Masjid Madinah? Hadirin hadirat, kerana kalau tuan-tuan faham bahasa Arab itu, Rasulullah bersabda, satu solat di masjid saya ini lebih baik dengan 1000 solat masjid lain kecuali Masjidil Haram. Kecuali Masjidil Haram itulah, Masjid Haram ni lebih. Tapi adakah lebih Masjid Nabawi daripada Masjid Haram? Kerana melainkan Masjidil Haram itu. Seolah-olahnya Masjid Nabawi itu setengah ulama berkata lebih daripada Masjidil Haram. Sebab lebih pada semua masjid-masjid. Kecuali Masjid Haram. Dipaham Masjid Haram tu kurang 1000 daripada Masjid Nabawi itu. Walaupun Masjid Haram 100,000 lebih daripada masjid-masjid lain itu. Dia ala kulli hal itu. Tapi tak apalah, jangan bimbang. Yang kita pegang ialah kita tetap mengatakan Masjid Haram lah sebesar-besar, semulia-mulia masjid. Dan bila sebut Masjid Haram ni, saya pesan tuan-tuan lah, orang Arab dia cakap haram itu maknanya mulia. Lepas tu dipanggil Masjidil Haram, masjid yang mulia. Sebab orang Melayu ni kalau dengar haram dia takut. Ini masjid kita pergi tak boleh, haram. Dia macam tanah haram Mekah, dia tak sama dengan tanah haram Malaysia kan. Tanah haram Malaysia memang haram sungguh. Tanah haram Mekah tanah mulia. Lepas tu bas kalau pergi Masjid Haram, konduktor akan panggil haram, 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 maknanya nak pergi tanah mulia itulah. Kita dengan haram-haram nak naik pun takut. Pasal apa tak naik? Haram. Itu orang Melayu, dia dengan haram ni dia takut. Haram itu maknanya mulia. Sebab itu kita ada Masjidil Haram, ada tanah haram, haram dipanggil ini tempat-tempat mulia. Asy-Syahrul Haram, bulan-bulan mulia itu dipanggil haram bahasa Arab itu. Batu bas itu pergi tanah haram, haram. Bas nak pergi Jeddah dia panggil Jeddah. Bas tanah haram pergi Jeddah, haram Jeddah itu. Sekian dimaklum kan. Takut ada yang tak pernah pergi Mekah nanti shock. Oh, shocking. Iya. Ini memang betul kisah benar ni berlaku pada jemaah tu. Kebetulan masa tu nak pergi Masjid Haram, jemaah daripada Sarawak itu. Terkejut dia. Kita petugas haji. Jadi dia kata, saya ingat dia maki saya, Ustaz. Pasal apa tu haram Jeddah, haram Jeddah, haram Jeddah. Rupanya bas tu nak pergi Jeddah kan. Kita panggil Jeddah, dia panggil Jeddah. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Qala al-Imam An-Nawawi, kata Syekh Marbawi lagi, kata Imam Nawawi, mana lebih afdal Masjid Makkah, Masjid Madinah? Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim pada hadis yang kita baca tadi menyebutkan pada zahirnya sembahyang di dalam Masjid Nabi di Madinah itu lebih afdal daripada sekalian masjid, dan besar pahala sembahyang di dalamnya, lebih besar pahala daripada masjid-masjid lain melainkan Masjid Makkah. yakni dia kecualikan semua mulianya Masjid Nabawi lebih daripada masjid lain melainkan Masjidil Haram di Makkah. Maka istisna, pengecualian itu, kalimah illa itu telah meninggalkan perbezaan pandangan ulama. Jadi berbeza-beza ulama mentafsirkan apa maksud Nabi melainkan
Masjidal Haram. Di situlah tempat ikhtilaf, beza pendapat ulama pada kehendak maksud Nabi tadi, kecuali Masjid Haram ni apa maknanya. Atas sekira-kira berlakulah perselisihan pada beza Makkah dan Madinah. Jadi bincangnya mana lebih mulia, Masjid Haram, Masjid Nabawi, sampai berlarutan perbincangan itu kepada membincangkan perbezaan antara lebih bumi Makkah dan lebih bumi Madinah. Manakah antara kedua bumi ini yang afdal? Ini nak sebut pada kita dua-dua bumi ini bumi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, hendak supaya buka mata kita pergi Makkah, pergi Madinah ni bukan sekadar pergi melancong. Kita menziarahi dua tanah yang sangat mulia di atas muka bumi ini. Sebutlah mana bumi tuan-tuan tidak ada tandingnya dengan Makkah dan Madinah Al-Munawwarah itu. Ini dua bumi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab-bab ini kita lihat nanti bagaimana dibincangkan secara terperinci oleh para ulama, para fuqaha, supaya kita ni bila pergi ziarah Makkah, ziarah Madinah ni pergi dengan persiapan-persiapan itu. Jangan rasa sama je dengan bumi lain, tak sama. Walaupun nampak ada kadang-kadang lebih letih duduk di sana tu. Letih tuan-tuan, kena pula musim haji, masya-Allah. Tapi kalau kita faham kemuliaannya, kita akan bersungguh-sungguh, hendak bergembira. Kalau boleh tak mau balik duduk Mekah, tak mau balik duduk Madinah itu. Baik, kata Syekh Marbawi, maka bermula mazhab kita Syafi'i dan jamahir, jumhur ulama. Jamahir ini maknanya majority ulama, mengatakan bahawasanya Mekah lebih afdal daripada Madinah, dan bahawasanya Masjid Mekah, Masjid Nabawi, Masjid Mekah, Masjid Haram lebih afdal daripada Masjid Madinah, Masjid An-Nabawi itu. Cuma nanti kita akan bincanglah. Kalau begitu Masjid Nabawi ni Nabi sebut semayang dalam masjid saya ini. Waktu Rasulullah bersabda tu masjidnya masih kecil. Sekarang dah besar, main belakang tu penuh tu. Saya pernah jadi imam Masjid Madinah ni dulu. Tuan-tuan tak percaya tak? Masa tu kita bertugas datang tugas-tugas ni tak lagi awal. Settle semua pergi lambat imam dah sudah semayang. Jadi saya datang dua kawan ni, saya jadi imam Madinah masa tu. Imam Masjid Nabawi. Jemaah kawan. Tapi bukan soal depan, soal belakang tu. Kau pintu belakang dalam belakang tu. Itu yang pernah jadi imam Masjid Nabawi pasal tu lah. Datang lewat. Allah hadirin hadirat, itu pun okey lah kita bertugas-tugas pergi. Yang tak bertugas pun tak pergi. Betul, geram betul. Tak mau pergi dah, mayang ke hotel aja tu. Alah, nak sebut pada kita, kalau fahamlah betapa mulianya Masjid Nabawi, berebut kita nak pergi. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah kalian. Jadi Imam Syafi'i dan majoriti ulama kata mulia tanah Mekah lebih tanah Madinah. Dan kata Imam Malik dan kata satu taifah, satu kelompok ulama, bahawa Madinah itu lebih afdal daripada bumi Makkah. Ini pendapat Imam Malik bin Anas, pengasas mazhab Maliki, yang mengatakan bumi Madinah itu lebih afdal daripada bumi Makkah. Dan mereka punya sandaran hukum, kan itulah Imam Malik bin Anas ni tuan-tuan sangat memuliakan bumi Madinatul Munawwarah, sehingga diriwayatkan Imam Malik ni kalau duduk di Makkah, di Madinah, takkan pakai slipper pun tak pakai dia. Bila orang tanya dia kenapa tuan begini, dia kata bagaimana saya nak berselipar, berkasut, sedangkan di bawah ini ada seorang manusia yang paling agung atas muka bumi itu. Itu Imam Malik. Yang kita hari ni bawa selipar sampai ke Raudah, letak tepi makam Nabi, punya bagus manusia kita ni. Dahlah ilmu tak pernah ada dah. Selipar RM5 takut hilang. Oh Allah dah. Itu adab kita kena jagalah. Jaga.
Kalau boleh letak jauh-jauh sikit selipar kita, kerana memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi antara hujah mereka yang mengatakan Madinah ini sebaik-baik bumi, kerana mereka mengambil sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebutkan kita ni besok mati, kita ni kita akan dimakamkan di tanah mana kita dicipta, dijadikan. Sebab tu tuan-tuan jangan cakaplah saya ni asal orang Perak, teman asal orang Parit yup, Aceh. Belum tentu yup. Saya orang Muar, orang Johor pula. Mari pula orang Kelantan, kau Kelantan weh. Asal Kelantan. Belum tentu. Tengok tanah mana kita balik, itulah asal kita benar dia. Pak mentua saya orang Parit. Tanam meninggal tanam di Ampang kata. Dia asal orang Ampang, tanah Ampang dia kata. Sebab Nabi sebut kita ni besok dimakamkan, dikebumikan kita tanah mana kita dicipta gitu. Atas asas itulah maka sebilangan ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di mana? Madinah. Maka Rasulullah sebut, Nabi bersabda dimakamkan di mana tanah dicipta. Bukankah Rasulullah khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah? Maka Rasulullah dimakam di Madinah. Nabi asal tanah Madinah. Kalau begitu tanah Madinah ni sebaik-baik tanah. Itu asas mazhab Maliki sebut begitu tu. Itu sebab dia kata Madinah sebaik-baik muka bumi. Macam. Ada ya tak ya juga. Allah hadirin hadirat. Karena itulah mazhab Maliki memuliakan orang Madinah. Bukan sekadar itu, sehingga dalam mazhab Maliki antara sumber rujukan hukum, ya, secondary dia, primary kita Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Secondary hukum, dalam mazhab-mazhab agak berbeza-beza. Dalam mazhab Maliki antara rujukan hukum sebagai secondary dia ialah amal ahlu Madinah. Apa yang ahli Madinah lakukan di zaman itu adalah sumber hukum mazhab Maliki. Bagaimana dia sangat memuliakan orang Madinah, sehingga mazhab Maliki mengambil amal ahli Madinah. Apa yang dilakukan oleh ahli Madinah masa itu adalah rujukan hukum hakam. Sebab tu dia, tapi kaedah itu tidak diguna pakai di dalam mazhab kita Syafi'i. Nak gambarkan bagaimana mazhab Maliki sangat memuliakan ahlul Madinah, kerana bagi mazhab Maliki Madinahlah sebaik-baik bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu mazhab Maliki. Dan tuan-tuan jangan terkejut, antara yang berpendapat demikian ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu sendiri. Sayyidina Umar kata, begitu ulama-ulama Madinah mereka mengatakan bumi Madinahlah sebaik-baik bumi Allah. Baik, mazhab kita Syafi'i, the majority mengatakan Makkah sebaik-baik bumi Allah Ta'ala. Ini tak cerita bumi lain, cerita Makkah, Madinah saja. Tanah Malaysia, tak Selangor ke, Selangorku ke. Tuan-tuan hadirin hadirat, ini dipanggil sama je, Hong Kong haknya ke lebih kurang ya. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, waktu dua bumi ini kita kena pandang tinggi dan mulia. Maka jadilah di sisi Imam Syafi'i dan jumhur majoriti ulama makna maksud istisna tadi, istisna pengecualian tadi yang kita baca hadis tadi, solatun, satu solat dalam masjid saya ni, Masjid Nabawi, lebih baik 1000 solat di masjid-masjid lain melainkan Masjidil Haram. Maka istisna pengecualian itu melainkan Masjidil Haram, maka bahawasanya sembahyang di dalamnya dalam Masjidil Haram lebih afdal daripada sembahyang pada masjid saya ini. Itu yang diterjemahkan maksudnya dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama. Dan di sisi Imam Malik dia terjemah begini, dan juga yang muwafaqat, yang sepakat dengan Imam Malik, mereka berkata salatun fi masjidi hadza, satu sembahyang dalam masjid saya ni, Masjid Nabawi ni, lebih baik, lebih 1000 solat masjid-masjid lain
melainkan Masjidil Haram, maka maksudnya bahwasanya sembahyang dalam masjid saya ni, Masjid Nabawi, lebih dengan ketiadaan 1000. Nak lawan Masjid Nabawi, nak lawan Masjid Haram, masjid saya Nabawi ni lebih 1000 tu. Itu tak terjemahan di dalam mazhab Maliki. Jadi itu namanya kenapa timbul beza pendapat. Ala kulli hal, tak apalah, tinggal yang itu dulu. Sebab apa jadi beza pendapat? Cuma kita pegang mazhab Syafi'i, Masjid Haram lah sebaik-baik masjid yang lebih utama tu. Qala mu'alif, kata Syekh Marbawi 41, Masjid Makkah lebih afdal daripada Masjid Nabawi. Adakah dalilnya yang kuat? Kita kata Masjid Haram lebih utama daripada Masjid Nabi, ada dalilkah? Ya saudaraku, seperti takwil pemalingan hadis tadi bagi mazhab Syafi'i dan jumhur majoriti ulama dengan katanya Masjidil Haram lebih afdal daripada Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalil yang lebih kuat menunjukkan yang demikian, menunjukkan Masjid Haram lebih daripada Masjid Nabawi. Iaitulah dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, dan mengesahkan dia hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban daripada tariq jalan ambilannya daripada Ata, daripada Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah Zubair ni seorang sahabat Rasulullah yang mulia. Malah Abdullah bin Zubair ini adalah anak kepada Asma binti Abu Bakar, cucu Sayyidina Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Az-Zubair. Dikatakan oleh Abdullah bin Zubair daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati salatin fi hadha. Datang suatu hadis yang lain menyebutkan sabdaan Nabi, bermula satu sembahyang dalam Masjid Haram itu lebih afdal daripada 100 sembahyang pada Masjid Madinah. Lebih afdal sembahyang dengan 100 ganda daripada masjid ini, Masjid Nabawi. Baik itu kalau sembahyang Masjid Nabi lebih 1000, sembahyang Masjid Haram 100 kali ganda, jadi 100,000 lebih. Dengan 100,000 ganda, besar lagi lah sembahyang Masjid Haram itu. Baik difaham daripada hadis ini, memang Masjid Haram lah yang terbaik. Dan di sisi Al-Bazzar katanya isnad sanad hadis ini hasan. Dan kata Imam At-Tabarani daripada hadis Abu Darda, dikatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi, as-salatu bil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin wa salatu fi masjidi bi alfi salatin wa salatu fi baitil maqdis bi 500 salatin. Sabda Rasulullah, sembahyang di dalam Masjid Haram itu afdal dengan 100,000 sembahyang. Besar tak kita 100 sembahyang Masjid Haram 100,000. Tapi jangan main tolak campur balik tak sembahyang ya. Ni kenapa tak sembahyang? Semua I dah cover kat sana. Sebab dia kira-kira umur dia 60, jadi backdated semua tu dia dah kira dengan yang upward tu semua dah kira tu. Jadi I rasa tak perlu dah sembahyang dah. Jangan ada. Itu bukan nisbah boleh menampung kita punya yang lepas dan yang akan datang. Dia hanya nisbah pada kelebihan pahala. Ya hadirin hadirat, para jemaah rahmati Allah kalian. Di sinilah nak tunjuk, pertamanya nak menunjukkan kelebihan Masjid Haram, tanah haram itu sendiri. Jadi gandaan-gandaan itu hanya sebagai balasan. Kalau tidak kerana masjid itu Allah muliakan, tak ada ganda-ganda. Nak sebut masjid semua sama. Masjid rumah Allah Ta'ala belaka-belaka tu. Tapi nak tunjuk kerana ada kemuliaan dia, sebab itu berganda dia. Para jemaah rahmatullah kalian, dipaham macam tu. Dan sembahyang dalam masjid saya di negeri Madinah ini dengan 1000 sembahyang.
Dan sembahyang dalam Masjid Baitul Maqdis dengan 500 sembahyang gandanya. Di sinilah hadis ini mengajar kepada kita supaya bersungguh-sungguh pergi ziarah masjid ini. Selain nak mendapatkan fadilat, balasan-balasan tadi, hadirin para jemaah rahmati Allah Ta'ala, inilah nak menggambarkan pada kita orang yang hidup susah. Dia kata, ish, kalau macam ni tak dapatlah kita nak pergi kan. Hadirin hadirat, paling tidak ada niat kita nak pergi, alhamdulillah. Niat tu kena ada ya. Walaupun masa tak ada, wang tak ada, ini semuanya dipanggil nak tunjukkan betapa mulia. Maka itu dalam hadis yang lain akan datang kita bincang, Nabi bersabda, kena sungguh-sungguh, maknanya ada iltizam, ada minat, ada keinginan nak ziarah 3 masjid ini. Dapat tak dapat itu lain cerita, yang penting niat kita kena ada. Macam kita juga hari ni nak tengok Islam menang, nak tengok Islam berdaulat. Walaupun kita sempat tak sempat, wallahu taala a'lam, yang penting kita ni ada apa? Niat tu kena ada. Ulama-ulama dulu berjuang, mana dapat tengok Selangor menang, faham? Dah menang gaduh pula. Allah, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Nak sebut pada kita, yang penting niat kita nak tengok Islam berdaulat, nak tengok Islam ditegakkan, nak tengok Islam menang. Kalau nak ikut tuan-tuan dalam perjuangan agama Allah Ta'ala ni, Nabi Nuh alaihi salam sendiri masuk dalam golongan orang yang kadang-kadang merintih depan Allah. Nabi Musa alaihi salam berjuang. Nabi Musa tuan-tuan tak dapat melihat Mesir itu dimenangkan. Wafat Nabi Musa dulu, wafat. Naik Nabi yang lain sampai zaman Nabi Allah Daud alaihi salam. Berlaku pertembungan yang sangat sengit. Akhirnya lahir seorang yang tidak disangka-sangka, nama seorang petani. Orang pun tak sangka, namanya Talut, yang mengalahkan tentera besar Jalut itu. Talut tu petani je, orang pun tak sangka dia rupanya mengetuai, diberi oleh Allah Ta'ala, dipilih oleh Allah untuk memenangkan Mesir masa itu. Zaman dia lah dapat merintah Islam, dipanggil hukum Allah ditegakkan masa itu. Nak tunjuk pada kita, kalau nak ikut menang kalah Nabi Musa pun tak dapat perintah tu. Faham? Tenang kita, tenang. Tapi jangan tenang mengundi pun tak pergi. Tenang mengundi pun tak pergi, nama pun tak ada. Itu bukan tenang, itu bertendang panggil tu. Niat kena ada, sungguh kena ada. Macam juga kita nak pergi Palestin, nak pergi sangat Aqsa ni, bukan tak mau pergi, perang ni, perang. Allah dan hadrat, paling tidak pun niat kita tu ada. Nak pergi sangat Mekah Madinah, duit tak ada, tak apa, yang penting kita faham, kita melihat betapa Allah memuliakan. Begitu juga kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak dapat lihat Rasul, adakah kita tak perlu lagi mencintai Rasul? Penting tak? Perlu kena ada rasa nak bertemu Rasulullah, nak jumpa. Kalau tidak di sini, paling tidak besok di akhirat gitu. Niat kita tu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa ni. Maka itulah diperbahaskan di sini. Qala muallif rahimahullah 42. Bumi di manakah yang lebih afdal itu? Adakah bumi tempat perkuburan makam Nabi lebih afdal, ataupun bumi Mekah dan Madinah lebih afdal daripada sekalian muka bumi? Jadi perenggan ini pula nak bincang supaya kita umat Islam celik hati, buka minda, buka mata. Jangan ingat negara-negara yang lain yang maju tu lebih mulia, dah. Kadang-kadang begitulah hidup dunia ni, nampak tak kemajuan itu pada fizikal. Rasa kagum dengan pembangunan di Dubai tu, canggih-canggih itu. Tuan-tuan tahu tak Dubai itu kawasan apa dulu-dulu? Itu antara kawasan yang dilaknat, dimurkai oleh Allah Ta'ala satu ketika dulu, tahu. Sekian dimaklumkan je lah. Kita yang situlah nak gilawat, itu tempat Allah murka namanya dulu-dulu tu. Itulah sejarah Nabi-Nabi, umat-umat terdulu yang tenggelam semua kat belah-belah situ tu. Bumi-bumi yang Allah barakat ialah bumi-bumi
yang di mana rasul-rasul, nabi-nabi itu, hadirin hadirat, ialah bumi-bumi antaranya Makkah, Madinah. Waktu kita ni paling tidak pun kena ada niat nak pergi ziarah Mekah, nak pergi ziarah Madinah. Duit tak ada, tak apa, niat kena ada. Yang paling malang duit banyak, satu dunia dah pusing, Mekah, Madinah tak sampai-sampai lagi. Sebutlah mana, semua dah masuk dah. Amerika, Las Vegas, Los Angeles, habis semua dah. Allah, hadirin hadirat, Hatnyai, Chiang Mai, semua sekali. Alah, apa nak sebut? Bangkok, Tegak, semua ada. Mekah, Madinah tak sampai. Ini yang Nabi sebut dalam satu hadis. Apa Nabi sebut? Nabi sebut akhir zaman besok akan keluar satu makhluk namanya Dajjal. Semua tempat dia masuk, dua tempat dia tak boleh masuk. Mekah, Madinah, Dajjal tak masuk. Jadi kalau orang dah pusing satu dunia, dua tempat tak masuk lagi, dia dengan Dajjal tu lebih kurang. Itu Rasulullah tak sebut, tu saya punya explanation lah. Semua tempat pergi, Mekah, Madinah tak pergi-pergi. Itu dengan Dajjal lebih kurang. Itu pun Dajjal nak masuk Mekah, Madinah tak dapat. Setiap kali Dajjal nak masuk Mekah, Madinah, dilibas oleh malaikat. Maka itu kita yang dapat masuk Mekah, Madinah ni syukur banyak. Syukur banyak-banyak hadirin hadirat. Sebab ada orang tak lagi Mekah, Madinah ni, hatinya tak tergerak, Mekah, Madinah tak sampai lagi. Hatinya di tempat lain. Jadi hadis yang kita baca ni nak meletakkan hati kita, cinta kita pada Mekah dan Madinah. Mampu tak mampu itu soal lain tu. Itu antara yang kita kena ingat. Maka itulah para ulama kita membahaskan kelebihan bumi Mekah dan Madinah supaya bertambah-tambah faham dan cinta kita. Jadi manakah yang lebih afdal, Mekah, Madinah? Baik, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Telah berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, telah ijma' sepakat ulama, telah ijma' sekalian mereka, yakni para ulama itu, atas bahawasanya tempat perkuburan, tempat maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seafdal muka bumi. Ini ijma' ulama. Karena itulah baru ni bila ada orang kata Masjid Nabawi, kubur Nabi, maqam Nabi nak dipindahkan, tuan-tuan jangan percayalah, mana ada orang berani. Walaupun berbagai usaha dilakukan untuk mencerobohi maqam Rasul, tak pernah berjaya. Zaman berzaman orang dah cuba. Hadirin hadirat, ulama-ulama pula sudah ijma', sepakat ulama-ulama mengatakan di mana dimakamkan Rasulullah itulah sebaik-baik bumi Allah. Di mana makam Nabi, tempat kubur Nabi itu tanah terbaik itu. Kerana mengambil asas manusia ni akan balik tanah mana dia dicipta. Waktu kita ni tak tahu besok balik tanah mana kita ni. Mana tahu jatuh kat Bangladesh, tanam sana, mana tahu. Rupanya kita dok maki Bangla, rupa kita Bangla. Dok bodoh Bangla. Kita jatuh ke Bangladesh, tanam sana terus. Mana tahu. Ada nak marah Bangla sangat. Rupanya dia orang Bangla asli rupa. Kita tak tahu tanah mana kita besok dimakamkan. Mungkin sini, mungkin tempat lain. Wallah taala a'lam. Sebab tu kalau orang meninggal Madinah, kita pesan jangan bawa balik Malaysia, biar di makam Madinah. Bagus. Itu tanah mulia sana tu. Ini berlaku orang meninggal Mekah, meninggal Madinah, suruh bawa balik Malaysia. Apa barang ini anak ni? Nak tengok nak tengok kali terakhir. Itu hari hantar airport tak tengok ke? Masa bapak kat sini tak mau tengok, ayah mak kat sini tak mau tengok. Orang tu dah mati, sibuk nak tengok. Ada kes ni berlaku sehingga kedutaan kita di sana terpaksa explain buat apa nak bawa balik. Ini tanah baik Mekah, Madinah. Malah ada orang yang mengharap-harap mati Mekah, mati Madinah. Ini kita nak bawa balik Malaysia ni. Ini kerana apa? Ini kerana kefahaman tadi. Kalau faham tak ada masalah ni. Masuk tu azan lu. Jalan terus. Azan lu tak apa. Qala mu'alif rahimahullah. Jalan terus. Baik, qala mu'alif rahimahullah. Jadi kata Imam Nawawi, itu ijma' ulama, sepakat ulama kata tanah di mana
kubur Nabi seafdal-afdal bumi. Dan bahawasanya Mekah dan Madinah lebih afdal muka bumi juga berbanding bumi-bumi lain. Tetapi jadi pertama sekali makam Rasul, yang kedua Mekah, ketiga Madinah. Mekah Madinah ni lebih afdal muka bumi daripada bumi lain. Tetapi telah bersalah-salahan, berbeza-beza pandangan para ulama pada mana afdal keduanya, lain daripada bumi tempat perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makam Nabi ni kita tak usik dah, inilah sebaik-baik bumi. Itu ijma' ulama, sepakat. Cuma kemudian ulama berbincang Mekah Madinah. Telah ittifaq para ulama atas bahawasanya ialah makam Nabi tadi lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Bahkan telah berkata Ibnu Uqail Al-Hambali bahawasanya tempat perkuburan Nabi lebih afdal daripada arash di langit itu. Begitu sekali cintanya manusia pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang ulama mazhab Hambali Ibnu Uqail dia kata, bukan kata sebaik-baik bumi Allah, nak banding dengan arash tu makam Nabi lebih mulia tu. Hadirin-hadirat mereka ni semua bercakap di atas hujah-hujah lah. Kerana kita ingat antara awal-awal makhluk yang diciptakan adalah arash. Antara awal makhluk yang diciptakan ialah pen, qalam. Antara awal makhluk yang diciptakan kata para ulama ialah Nur Muhammad itu. Ini semua awal-awal makhluk yang Allah buat. Cuma ulama berbeza pendapat yang mana lebih awal. Tapi nak sebut ini semuanya makhluk-makhluk mulia. Jadi kalau nak kata arash itu mulia, kata Ibnu Uqail, mulia lagi makam tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di makam itu. Maka antara afdal bumi Mekah dan Madinah, telah berkata Sayyidina Umar Al-Khattab dan berkata setengah daripada sahabat sallallahu alaihi wasallam, dan kata Imam Malik dan kata kebanyakan ahlul Madinah, ulama Madinah, negeri Madinah itu lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Dan kata ahli Mekah, ulama-ulama Mekah, kata ulama Kufah, kata Imam Syafi'i, kata Ibnu Wahab, kata Ibnu Habib, negeri Mekah lebih afdal daripada sekalian muka bumi. Itu dipanggil pendapat ulama-ulama. Masing-masing punya dalil. Tuan-tuan jangan ingat mereka cakap pakai akal dah. Baik, kalau begitu mana dalilnya? Qala mu'alif bumi Mekah afdal, apa dalilnya? Apa dalil yang kita di mazhab Syafi'i kata Mekah lebih mulia ni? Maka itu tuan-tuan, pergi Mekah, pergi Madinah, abu-abu terbang masuk hidung, jangan marah. Itu sebaik-baik bumi Allah. Ingat, ini masuk hidung abu banyak. Dah memanglah berabuk, itulah namanya. Bukan apa Ustaz, ini masuk hidung batuk-batuk. Itulah bagus, itu namanya ubat batuk. Bila batuk-batuk kan bersih kita punya dalam, keluar semua sekali. Kan yang keluar tu kan dosa-dosa kita yang banyak itu. Alhamdulillah lah. Habis tu ustaz-ustaz juga yang cakap kalau pergi sana suruh tutup mulut. Kenapa suruh tutup mulut? Biarlah buk masuk, biar masuk tak. Dia begini. Yang faham macam tuan-tuan sudah mengaji, tuan-tuan faham kita ni bila berhadapan dengan musibah, sakit, kita disuruh redha dan sabar, maka akan angkatlah markam dan darjat kita. Masalahnya yang 28,000 jemaah itu bukan semua sabar dan redha, banyak yang mengongot. Bila mengongot itu bukan mengangkat darjat, makin jatuh darjat itu pula. Itu sebabnya kita suruh tutup. Sebab bila ramai yang mengongot, maka nanti banyak pula dosa. Duk marahkan tanah mulia ni tak dosa namanya. Betul, hati-hati. Itu yang kita kata, tutup je lah mulut. Tak? Macam mana Ustaz, abu Ustaz batuk, tutup mulut. Pasal apa? Lagi dia mengongot, dia lupa yang itu tanah suci. Itu dipanggil tanah suci Makkah, tanah suci Madinah. Tapi orang nampak hanya tanah suci itu sekadar suci. Suci apa dia pun tak tahu. Suci maknanya berbanding dengan bumi lain, itu tanah yang Allah sudah muliakan itu. Kalau faham sungguh-sungguh tuan-tuan, tak ada orang nak mengongot benar-benarnya. Tapi masa itulah pun nak dengar ceramah, tu yang bayar tu.
Ni masa-masa tak pergi ni tak dengar. Tak? Kalau pergi kursus pun kita ceramah-ceramah dia ngangguk kepala tak angkat-angkat tau. Tu lekat terus kat dada, tiap bayar. Ustaz sebut wabillahi taufik wal hidayah, berbangun boleh. Itu yang pergi kadang-kadang pergi sampai sana macam-macam masalah. Ni bukan tuan-tuan lah, tuan-tuan alhamdulillah, yang tak datang ni geram betul lah. Yang datang alhamdulillah tak, tapi kita belajar dan kita mengajar ni supaya kita boleh beritahu kawan-kawan yang tak hadir. Itu tujuan belajar. Itu namanya mengembangkan ilmu. Sebab ada orang kata ustaz ceramah surah masjid, ustaz pergi ceramah lah kat luar cerita sana. Dia begini, kita ceramah dalam untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan lah yang nak kena tolong sampaikan tu. Itu namanya mengembangkan ilmu. Batu suruh faham. Boleh faham? Boleh faham alhamdulillah. Kalau tak faham beli kitab, sekian dimaklumkan. Banyak makluman ni. Notis banyak lah. Jadi maknanya tolong cerita pada mereka. Jangan mengot-mengot besok sama-sama pergi Mekah, sama-sama pergi umrah. Kawan-kawan sebilik kita kan, ini batu-batu tak apa. Ini yang masuk ini bumi tanah suci, bukan senang nak dapat masuk. Kita kalau bumi Los Angeles masuk tu bukan bangga. Ini yang masuk ni bumi Amerika. Asian betul lah, Amerika semua bagus belaka. Tu kita nak smackdown ni tu. Yang masuk bumi Mekah, bumi Madinah rasa menyusahkan kita pula. Ala kulli hal tu. Jadi cuba kita lihat betapa mulianya dua bumi Allah Taala. Baik, mana dalilnya? Dalil mengatakan bumi Mekah sebaik-baik bumi ini. Qala mu'allif rahimahullah, kata Syekh Marbawi, kata Imam Nawawi, aku kata, dan setengah daripada barang yang dijadikan hujah, antara hadis yang dijadikan hujah dengan dia bahawa lebih afdal Mekah itu oleh ashab kita, ulama Syafi'i kita, ialah hadis Abdullah bin Adi bin Al-Hamra radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal baginda berdiri atas kenderaannya di negeri Makkah. Peristiwa ini berlaku ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah. Rasulullah dapat bebaskan kota Makkah, dipanggil waktu itu, diruntuhkan berhala-berhala, dilaungkan azan di atas Kaabah, belum lagi turun dari kenderaan, masih lagi di atas kenderaan itu Rasulullah bersabda. Jadi kata Abdullah bin Adi bin Al-Hamra, apa sabda Nabi? Sabda Nabi, wallahi innaki la khairu ardillahi ilallahi walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Sabda Rasulullah, demi Allah wahai Mekah, bahwasanya engkau wahai bumi Mekah sebaik-baik bumi Allah kepada Allah, dan jikalau bukan kerana bahwasanya saya ni dihalau keluar daripada perutmu ini, nescaya saya takkan keluar. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan An-Nasai. Jadi ucapan Nabi inilah menjadi sandaran ulama-ulama Mekah sebaik-baik bumi Allah, kerana Nabi sebut wallahi demi Allah, innaki sesungguhnya engkau wahai Mekah la khairu ardillahi ilallah, sebaik-baik bumi Allah kepada Allah. Kalau saya ni tak dihambat keluar dari sini, saya tak akan keluar dari sini. Nak tunjuk mulianya Mekah itu. Cuma timbul perbincangan, kenapa Rasulullah tidak dimakamkan di Mekah kalau dikatakan Mekah sebaik-baik bumi Allah? Ikutlah jawapannya di akhir rancangan nanti. Tuan-tuan nak balik dulu. Baik, itu dalil kita mengatakan Mekah sebaik-baik bumi Allah. Dan dalilnya lagi ialah hadis daripada Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Katanya, kata Abdullah bin Zubair, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu min al masajid illa al masjid al haram
wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati salatin fi masjidi. Sabda Rasulullah, bermula sembahyang dari dalam masjid saya ni lebih afdal daripada 1000 sembahyang pada barang yang lain, masjid yang lain, daripada segala masjid melainkan Masjidil Haram. Dan bermula sembahyang di dalam Masjidil Haram itu lebih afdal daripada 100 sembahyang dalam masjid saya. Mayang dalam masjid saya ni, masjid Nabi 1000. Mayang Masjid Arab lebih 100. Betul, mayang Masjid Arab 100,000 lebih daripada masjid-masjid yang lain. Kalaulah begitu, itu menunjukkan mulianya tanah haram Mekah. Kata Imam Nawawi, bermula hadis ini hasan dan telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Musnad Imam Ahmad, dan diriwayatkan hadis ini oleh Imam Al-Baihaqi dan lain daripada keduanya dengan isnad yang hasan. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi itu nak bincang hadirin hadirat, mulianya tanah haram Makkah dalam mazhab kita Syafi'i yang mengatakan lebih daripada tanah haram Madinah. Cuma soalan tadi berbangkit, kalau begitu mengapa Rasulullah wafat tidak dimakamkan di Makkah kalau dikatakan Makkah sebaik-baik bumi Allah? Jawapannya begini, para ulama kita yang menulis sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ingat, dalam perjalanan hidup Nabi berlaku satu peristiwa sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Rasulullah sudah melakukan bai'atul Aqabah yang pertama, bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah ni berlaku pada musim haji di suatu tempat dekat Mina, masa tu di satu bukit namanya Aqabah itu. Jadi masa tu berlaku dipanggil bai'ah, janji setia yang orang Madinah sanggup untuk menerima Rasulullah datang tempat mereka jadi ketua di Madinah itu. Bai'ah tu berlaku dengan lebih kurang 72 orang pembesar dan orang Madinah masa tu. Jadi dalam pertemuan itu, perbincangan yang dilakukan bai'ah ni, janji setia ni, mereka sudah tanya Rasulullah satu soalan. Soalannya ialah, ya Rasulullah, adakah setelah menang Tuan akan balik ke Makkah? Tengok macam mana yakinnya orang Madinah. Belum lagi Rasulullah hijrah, dah yakin Islam ni boleh menang dah. Ini nama orang yakin dengan Islam. Faham? Ini kita dengan Islam takut Islam. Sebab Islam dah takut. Apa barang iman ni? Sahabat-sahabat Madinah ni memang hebat betul, tuan-tuan. Kalau kajilah orang Madinah ni memang orang baik-baik, orang yang jiwanya yakin, dia kental. Ya. Padahal tuan-tuan, sebelum Rasulullah datang Madinah tu, mereka hidup dalam keadaan tenang sikitlah. Mari Rasulullah Madinah tu tuan-tuan, mereka tetap bersama Rasulullah walaupun diseranglah Madinah, tetap dengan Nabi juga ada. Yakin dia dengan Islam. Baik tu mereka tanya, ya Rasulullah, kalau nanti dah menang, adakah Tuan nak balik ke Mekah? Jawab Nabi, saya akan terus bersama tuan-tuan. Disitulah mengapa Rasulullah telah buka kota Mekah, Nabi balik semula ke Madinah. Itu kerana janji setia yang dilakukan bersama orang-orang Madinah itu. Hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah, ya, dan disitulah Allah nak muliakan tanah Madinah itu. Kemudiannya soalan yang kita bincangkan dalam hadis ini, tadi saya sebutkan, kalau begitu masjid Nabi ni, tanah Madinah ini kita maklum antara masjid dan tanah yang mulia. Timbul soalan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, satu sembahyang dalam masjid saya ini lebih baik daripada masjid-masjid yang lain. Persoalan yang berbangkit ialah, satu solat dalam masjid saya ini, dan masjid Nabi yang asal itu kita tahu tidaklah sebesar yang kita lihat hari ini. Persoalannya, adakah sembahyang di masjid yang ditambah luaskan itu dianggap juga Masjid Nabawi? Itu soalan dia. Kerana pembesaran Masjid Nabawi ni mula-mula berlaku tahun 30 Hijrah, di masa pemerintahan
Sayyidina Osman bin Affan. Itu masjid yang asal itu. Dibesarkan mulanya tahun 30 Hijrah. Hari ni tuan-tuan tengok berapa punya luas tu. Oh, tabarakallah. Kalau begitu soalannya, adakah sembahyang di masjid yang diluaskan itu termasuk Masjid Nabawi? Tengok jawapannya, kata Syekh Marbawi pada bilangan 47 itu. Lompat pagar sikit, 47. Masjid Nabi di negeri Madinah sudah berapa banyak kali dibesarkan. Maka jadilah ia sampai zaman kita ni sangatlah besar. Daripada binaan-binaan dan perbuatan Nabi tak sama macam apa yang Nabi buat, asalnya pelepah tamar, batang tamar. Hari ni kayak konkret punya cantik canggih. Tengok dia punya bumbung tu dia buka katup itu. Allah, hadirin hadirat ya. Maka besar yang lebih daripada zaman hayat Nabi kita. Adakah masuk di dalam bilangan, adakah masuk dalam jumlah masjid Nabi yang juga sebagaimana disebutkan dalam hadis tu? Nabi sebut, mayang masjid saya ini. Al-jawab, telah berkata setengah ulama, bukan semua, bukan ijma', sebahagian ulama kata tiada masuk nama masjid Nabi mana-mana yang lebih dan yang ditambah kemudian daripada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah frasnya gitu. Macam brother. Saya ingat kalau musim haji ni, aduh lagi susah. Musim umrah pun susah. Musim haji ni saya ingat ya, dia buat begini. Kalau nak ziarah Raudhah, nak bayang kat masjid Nabi tu, masjid yang asal tu kan, yang tiang kuning-kuning tu, yang asal tu lah yang tiang kuning tu. Ke tuan-tuan tak jumpa tiang hijau putih je. Ni confirm semua ahli jemaah belakang. Baik, hadirin hadirat. Saya ingat kalau musim haji ni, dia kalau nak ziarah Raudhah, dia akan bagi giliran, ya tak? Mana yang nak masuk, dia akan pastikan keluar semua dah kosong, baru boleh yang lain masuk. Tujuannya dia tak mau nanti kalau tak buat begitu, ada yang tak keluar-keluar nanti. Jadi sekarang ni dia bagi peluang lebih kurang 1 jam, dah duduk, dah 1 jam, dia akan suruh roh keluar, dah saya hambat keluar. Kosong baru boleh masuk. Saya ingat masa nak masuk tu dia rentang tali. Macam tali polis lah, rentang. Saya ingat lagi bila tali tu buka, oh macam marathon pakat berlomba lagi. Afrika lah menang. Sebab memang dia marathon juga. Kita tuan-tuan tertinggal belakang, laju lagi. Allah Rabbi. Jadi nak sebut apa dia? Nak sebut yang penting ada kesungguhan lah. Dapatlah, tapi dapat dengan izin dapat kan. Jadi nak sebut kalau begitu, setengah ulama kata besar macam kalau dibesarkan lepas hayat Nabi, itu semua tak masuk masjid Nabi. Tetapi ada tapi tuan-tuan, jangan takut. Dan kata setengah ulama yang lain, masuk dalam bilangan masjid Nabi. Dan jikalau dibesar luaskan sehabis-habis besar sekalipun, buatlah besar mana, tetap dinamakan Masjid Nabawi juga. Antara yang berpendapat demikian ialah seorang sahabat mulia namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Jadi Abdullah bin Umar sebut begitu kerana beliau melihat pembesaran yang dilakukan di zaman Sayyidina Osman bin Affan. Jadi kalau begitu kata sebilangan ulama masuk jugalah. Halah lega sikit kena pakai ni. Pun kalau begitu kita ambil pendapat berhati-hati, usahakan juga kalau boleh nak semayang yang di hadapan kan. Cuma saya nak jawab satu soalan yang tuan-tuan barangkali nak tanya, tapi saya tahu soalannya. Macam mana Ustaz kalau semayang di dataran-dataran luar tu saja? Dalam pagar tapi dataran kat luar tu. Betul? Saya ni kasyaf, saya tahu. Tengok muka tuan-tuan, saya tahu dah soalan tu. Jawab. Hadirin hadirat, dia beginilah. Yang dikatakan masjid itu atas pengisytiharan.
Jadi kita kena pastikan adakah dataran itu diisytiharkan sebahagian daripada Masjid Nabawi. Kalau diisytiharkan masjid, masjidlah. Tapi kalau tidak, karena itu dalam bab-bab gini kita kena ada kesungguhan untuk sembahyang di dalam masjid itu. Kena sungguh-sungguh. Dia masjid-masjid ni kalau ikut mazhab Syafi'i, dia kena pengisytiharan atas pengisytiharan. Masjid negeri itu. Masjid negeri itu dipanggil masjid negara lah, masjid negeri. Masjid negara tu diisytiharkan dalam dewan solat itu saja dianggap sebagai masjid. Baik tu dia beranda masjid negara tu dia tak anggap itu sebagai masjid. Maka itu dia nak i'tikaf masuk dalam. Bawah masjid negara tu pun dia tak isytiharkan masjid. Lepas tu bawah tu dia ada kelas. Yang itu haid nifas pun boleh masuk bagai-bagai itu. Ya. Jadi di atas pengisytiharan. Cuma kita ni ambillah jalan berhati-hati. Bayar tiket mahal-mahal. Duduk kat luar tu masuk dalam tu. Dalam tu kosong banyak lagi. Banyak lagi kosong tak? Cuma nak kena rajin berjalan dengan tak rajin berjalan saja. Jadi kena sungguh-sungguh. Kalau kita tuan-tuan tengok Formula 1 mau seat depan tu, sungguh-sungguh tu nak duduk yang grandstand tu kan. Tuan-tuan biasa pergi tak biasa pergi ni? Tak mau duduk yang belakang-belakang tu, tak nampak. Macam itulah nak kena bersungguh jugalah kita. Bab ibadat ni kena sungguh-sungguh. Kalau boleh depan lagi, depan lagi besar pahalanya. Tapi paling tidak pun masuk dalam masjid itu. Jadi saya nak jawab pun tak tahu adakah dataran itu diisytiharkan sebahagian daripada masjid. Cuma yang pastinya ialah bangunan masjid itu memang fizikal dan bangunannya adalah masjid. Jadi sembahyang dalam itulah senang. Kecuali orang perempuan dia kata dalam tu dah penuh, terpaksa melempah keluar. Kita dah kata kesungguhan kena ada. Nak niat nak masuk tak dapat, kurang-kurangnya kita ada niat untuk ke dalam itu. Qala mu'allif akhir sekali 48, sembahyang di tempat yang dibesarkan bagi masjid Nabi adakah mendapat fadilat seperti sembahyang dalam masjid pada masa hayat Nabi? Sama soalan tadi. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, dan ketahui olehmu bahawasanya dapat fadilat 1000, lebih 1000 daripada sembahyang di masjid yang lain-lain, ialah tertentu khusus dengan nafsu asal masjid Nabi saja. Imam Nawawi lagi konservatif. Dia kata yang namanya masjid Nabi itu yang asal yang dibina di zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dapat 1000 kata Imam Nawawi. Bukannya dalam tempat yang dijadikan pembesaran, penambahan, itu semua tak masuk seperti yang ada pada zaman kita. Jadi ini pendapat Imam Nawawi. Jadi hadirin hadirat, kadang-kadang pendapat-pendapat yang konservatif ni jangan kita tuduh mereka ni terlalu rigid. Tidak. Sebenarnya kita pandang begini, pendapat-pendapat ini semuanya namanya pendapat orang yang cintakan Masjid Nabawi. Jadi mereka sebut begitu supaya datang kesungguhan pada hati kita. Itu pendapat yang konservatif ni dipanggil jalan cermat hati-hati. Bagaimana kalau betul-betul tak diterima oleh Allah? Jadi batu mereka agak konservatif supaya kita ni sungguh-sungguh nak cari yang terbaik itu. Kemudiannya maka saya gialah mengambil ambil perhatian orang yang hendak mendapat fadilat sembahyang di Masjid Nabi dan ambil ingat barang yang aku kata ni, kata Imam Nawawi rahimahullah taala. Tapi ala kulli hal kita ambillah pendapat dipanggil sebilangan ulama yang mengatakan besar macam mana pun tetap dipanggil Masjid Nabawi. Macam surau tonton juga, kalau besar kan sampai ke sebelah sana kan, adakah nama surau itu bertukar? Tetap nama surau tetap surau Ar-Rahmah kan. Dia tak jadi surau sebelah sana surau Rahmat tak jadi. Sama je besar macam mana pun tetap dipanggil surau Ar-Rahmah itu. Dia itulah yang kita faham. Jadi perbincangan ini mudah-mudahan menambah ilmu kita dan maklumat kita tentang
dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah tuan-tuan yang boleh kita bual bicarakan pada malam ini. Kalau ada soalan saya persilakan. Ya, sila. Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Nabawi ni dipanggil nisbah. Nisbah Nabawiyun maknanya kenabian. Macam kita sebutlah Masjid Nabi dan Masjid Kenabian itu kan. Dia hanya nisbah saja. Jadi sama saja, cuma pada istilah bahasa saja. Lepas tu dipanggil Nabawi, disandarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Masjid Nabi itu kita sebut terus direct saja, dipanggil dalam bahasa Arab mudhaf wa mudhafun ilaih. Macam kita kata contohlah kedai. Kalau katakanlah kedai itu dipanggil kedai saya lah, orang panggil tu kedai Raihan. Tapi kalau nak nisbahkan itu kedai Raihani. Raihani itu maknanya milik Raihan lah. Ya, Ar-Raihani panggil. Jadi dipanggil, dia ada nisbah dia, Raihani. Jadi nak sebut sama aja, kedai Raihan pun sama, kedai Raihani. Jadi disebut Raihani itu nak nisbahkan milik itu saya, seolah-olahnya dipanggil nak tunjukkan memang ada. Jadi kalau kedai Raihan dipanggil dalam bahasa Arab mudhaf wa mudhafun ilaih. Macam restoran Pakistan, ataupun kita tak restoran Pakistan. Yang orang faham restoran tu restoran Pakistan, tapi nak sebut Pakistani. Pemilik dia pun memang orang Pakistan, pekerja dia pun Pakistan, jadi Pakistani kita panggil itu. Itu bahasa Arab jadi disebut nisbah gitu. Wallahu taala a'lam. Soalan lain kalau ada. Kalau tak ada, alhamdulillah, semoga kita bertemu kembali pada masa akan datang, dan semoga hadirin hadirat kita dapat menambah kecintaan kita kepada bumi Mekah dan bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan insya-Allah kalau diizinkan kita berniatlah untuk sama-sama ziarah tanah-tanah mulia ini insya-Allah. Dan bagi mereka yang nak menunaikan haji, kita ucapkan dipanggil semoga Allah jadikan kurniakan haji yang mabrur itu. Dan sebelum saya menangguhkan kuliah ini, bagaimana biasa hadirin hadirat, kita nak buat sedikit kutipan lah untuk membantu sahabat-sahabat kita yang sedang bermuktamar, membantu mereka menguruskan segala urusan-urusan pembayaran, sewaan dan bagai-bagai yang kita maklum kemah sejak ini berbayar bagai-bagai bayar. Hadirin hadirat, jadi berlakulah kadang-kadang kekurangan di sana dan sini. Jadi kalaulah tuan-tuan berhajat untuk sama-sama menyumbang, kami berbesar hati untuk menerima sumbangan. Tak banyak, takat malam ni dapat 10,000 cukup lah kan. Tak banyak lah, 10,000 cukup lah. Moga-moga dapat kita hantar kepada, saya ingat kita nak hantar kepada antaranya pada Ustaz Idris Ahmad kita lah, supaya dapat beliau panjangkan kepada jawatan kuasa induk itu. Wallahu taala alam, semoga dirahmati Allah taala sekalian. Kita tangguhkan dulu bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah, berilah manfaat di atas ilmu yang kau ajarkan kepada kami, dan ajarilah kepada kami ini ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. فتقبل الله منا ومنكم.